Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Petikan daripada buku Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, iaitulah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang ke-58, zaman yakthuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wal ulama. Akan tiba masa ramai pembaca, ramai orang mengaji, ramainya graduan-graduan dari pengajian Islam, tetapi sedikit fuqaha, orang yang benar-benar memahami agama, orang yang memahami dan beramal dengan ilmunya, iaitulah orang yang alim, yang wara', orang yang faqih, yang memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah ramai pembaca tapi tak ramai orang yang alim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zaman taksuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yuqbadu al-ilm wa yaksuru al-haraj." Qalu wa mal haraj? Qala al-qatlu bainakum. Ila akhir hadis. Terjemahannya, akan datang suatu masa di mana ilmu semakin berkurangan dan banyaknya, akan datang suatu masa taksuruhu fil qurra, ramai para pembaca, orang pembaca ramai, wa yaqillul fuqaha, dan sedikit orang yang faqih. Yuqbadul ilm, ilmu akan berkurangan. Wa yaksurul haraj, dan banyaknya berlaku pembunuhan. Sahabat bertanya, apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-qatlu bainakum. Iaitulah peperangan yang berlaku di antara kamu. Akan datang suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya sahaja. Agama hanya bentuk sahaja. Dia panggil ritual, ibadat-ibadat yang lebih kepada acara rasmi saja. Kita pergi salat tapi tak tahu apa ruh salat. Kita baca Quran tak tahu apa isi kandungan. Al-Quran hanya dijadikan bacaan sahaja. Mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi daripada zikir, menyebut nama Allah. Orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama. Dari mereka akan timbul fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda kiamat. Hadis ini diriwayatkan dan disifatkan sebagai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. Kata Syekh Al-Arifi, yang punya laporan yang menyokongnya ada lahu syawahid fi sahihain. Keadaan akan menjadi lebih buruk lagi apabila ilmu ditarik balik dengan kematian para ulama yang amilin, ar-rabbaniyin. Apabila tiada lagi orang alim yang tinggal, orang ramai akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, yang akan ditanya soalan dan memberi hukum hakam tanpa ilmu. Mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang kita bimbang. Hari ini memang telah berlaku dah. Memang berlaku. Tanya apa saja pun, dalam surat khabar ke, dalam radio ke, dalam TV ke, semua sudah naik taraf kita macam profesor serba tahu. Semua benda kita tahu belaka, jawab belaka. Yang tak tahu pun jawab juga. Yang penting nak jawab. Jadi panel tu panel ni, dalam bank lah, dalam itu, sedangkan dia bukan ahli pun dalam perkara yang tersebut.
Ini yang sangat-sangat menakutkan. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas ila akhirih. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut, mengangkat ilmu dari umat manusia begitu saja. Tetapi Allah mencabutnya dengan cara mematikan para ulama, sehingga manakala benar-benar sudah tidak ada lagi seorang pun yang berilmu, maka manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Para pemimpin itu ditanya, mereka pun beri fatwa tanpa ilmu. Dengan demikian mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksudkan dengan menarik balik ilmu dalam hadis yang tersebut di atas, bukannya memadamkan ilmu daripada mereka yang mengetahui, tetapi apa yang dimaksudkan ialah pembawa ilmu akan meninggal dunia, dan orang ramai akan merujuk pada orang yang jahil, yang akan memutuskan hukum-hukum berdasarkan kejahilan mereka. Mereka ini akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Dalam masa 10 tahun yang lepas, umat Islam telah kehilangan beberapa tokoh ulama-ulama yang besar yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan ilmu. Dan sampai hari ini pun kita lihat seorang demi seorang ulama-ulama rabbaniyin yang meninggal dunia. Sesiapa yang memikirkan keadaan umat Islam hari ini akan nampak ramai orang dan pemuda-pemuda berlomba-lomba memerdukan suara mereka ketika membaca Quran, menghafalnya dengan suara merdu, sedangkan mereka mengabaikan mencari ilmu berkaitan dengan Islam dan berusaha untuk memahami hukum-hukum syariah. Jika anda bertanya kepada salah seorang daripada mereka satu isu tentang bersuci atau sujud sahwi, anda akan dapati yang mereka tidak tahu apa-apa mengenainya. Allahu Akbar. Inilah yang kita lihat hari ini. Nak tahu, coba buat interview pelajar-pelajar, graduan-graduan yang tamat daripada pengajian Islamic study. Ingat ke tak ingat rukun salat? Ingat ke tidak apa cara-cara nak berwuduk? Mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita agak sukar untuk mendapat jawapan daripada mereka. Memang benar, memang tepat sekali apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup menakutkan kita kerana fuqaha tidak ramai. Kata ulama disebut dengan nama faqih itu iaitu orang alim, abid, al-wara'. Orang alim ada ilmunya, yang kuat ibadahnya, warak daripada melakukan perkara-perkara yang haram jauh sama sekali, yang syubhat pun mereka jauh daripada itu. Ini yang menunjukkan bahawa sukar untuk kita mendapat ulama sedemikian. Hari ini kita ramai pakar-pakar, pakar tu, pakar ni, tapi nak tengok amalan mereka dengan Islam, subhanallahil azim. Kadang-kadang kita lihat orang yang berjawatan tinggi dalam agama, dalam negeri, tapi bila tengok mereka berjalan dengan keluarga, subhanallah, tidak ada beza keluarga mereka duduk makan di meja ini dengan keluarga apek yang duduk makan di sebelah. Na'udzubillah. Ini yang sangat menakutkan kita. Di mana ilmu yang mereka miliki? Kenapa tidak turun dalam hati mereka untuk beramal dengan ilmu yang ada ini? Hari ini cukup menakutkan kita. Kalau kita tengok perbincangan di alam maya, dalam Facebook, dalam apa-apa alat moden hari ini, semua bercakap ambil hadis Bukhari, belajar yang baru nak belajar ilmu hadis pun sudah pandai kritik Imam Bukhari. Dalam Bukhari pun ada hadis yang tak sahih. Bukhari pun, Imam Syafi'i pun salah, tak jumpa hadis. Subhanallahil azim. Cakap je besar, tapi kalau tanya dia tentang satu masalah pun nak selesai pun tak dapat. InsyaAllah, semoga Allah SWT selamatkan kita dan beri kepada kita kefahaman yang baik. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman yang benar dalam agama, supaya kami selamat, keluarga kami selamat, dan dapat menyelamatkan ummah daripada duduk dalam kejahilan dan terpesong daripada kefahaman yang benar. Kita akan jumpa lagi di dalam siri alamat kiamat yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.